luar boleh, dalam boleh. Nak clear dalam. Kalau luar kan orang luar yang clear. Baik, insya-Allah kita lihat. Kita buka majlis kita pada subuh pagi ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam sya'ulahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddan jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa 'alamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan bala bencana yang tidak akan berlaku hanya kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang. Dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha keras balasan sesaan azabnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Wa kama qala Rasulullah. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur Ta'ala dapat bersama pada pagi ini insya-Allah. Jadi sebelum kita baca soal jawab agama itu, kita lihat satu hadis di dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Hadis yang kita hadis mengandungi hadis-hadis Imam Bukhari. Terdapat lebih kurang 290 hadis di dalam kitab ini. Hadis berkenaan kanak-kanak yang bercakap semasa di dalam buaian. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Isa al-awwal Isa wasani wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraish kana yusalli ja'athu ummuh fada'adhu faqala ujibuha aw usalli faqalat Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhul mumisat. Wa kana Jurayh bi mawsamaihi wa ta'arradat lahu imra'atun wa kallamathu fa aba fa atat ra'iyan fa kannathu bi nafsiha wa waladat gulaman fa qalat bin Jurayh atahu fa kassaru sawmahu fa azalahu wasabbahu wa tawadda wa shalla summa atal gulam fa qala man abuka ya gulam, man abuka ya gulam, faqala ra'i.
qalu nabni sauma'ataka min zahabin qala la illa min tin. Qala. Dan hadis ni ada sambungan lagi. Kita lihat hadis separuh daripada hadis ni dulu. Hadis ini terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkata-kata seorang anak kecil di dalam buaian melainkan 3 orang. Tidak berkata-kata anak yang kecil di dalam buaian kecuali ada 3. Pertama Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni kita tahulah kan, anak kepada Siti Maryam. Dan orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Orang Nasrani ataupun orang Kristian ni dia ada 3 kelompok besar lah. Pertama, mereka beriktikad ataupun berpegang bahawa Allah Ta'ala itu ialah Isa dan Isa ialah Allah. Ini golongan pertama. Mereka beriktikad ataupun berpahaman bahawa Nabi Isa itu ialah Tuhan dan Tuhan itu adalah Isa. Kan? Kerana ialah Nabi Isa ni antara nabi yang dikurniakan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama juga dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ini dikurniakan mukjizat. Antara kelebihan Nabi Isa ialah boleh menghidupkan orang yang telah mati. Walaupun orang tu dah lama mati pun dia boleh izin hidupkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu dengan izin Allah. Kemudian dia boleh menghilangkan penyakit sopak. Orang yang ada penyakit sopak ataupun apa jenis penyakit lah, buta ke, dia boleh hilangkan, dia boleh pulihkan semula lah. Ini antara kelebihan yang ada kepada Nabi Isa AS. Jadi kalau boleh menghidupkan orang mati ni, jadi orang anggap dia sebagai Tuhan. Dan sebenarnya Nabi Muhammad SAW pun boleh juga menghidupkan orang mati. Tetapi semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dengan izin Allah Taala. Malahan Dajjal pun kalau ikut riwayatnya boleh menghidupkan orang mati. Dajjal boleh menghidupkan orang mati besok, di akhirat besok. Jadi janganlah kita rasa orang kata aku selamat. Dajjal lambat lagi Dajjal ni ada ni. Ataupun tak tahu bila Dajjal ada. Jadi kita beranggapan bahawa kemungkinan besar kita tak akan berjumpa dengan Dajjal lah. Tapi sebenarnya Dajjal ni boleh hidupkan orang mati. Walaupun tuan besok dah mati, walaupun kita dah mati besok, dia boleh hidupkan balik. Ini kelebihan Dajjal itu. Dan dia akan minta pada kita untuk bertuhankan pada dia. Sila bertuhankan pada aku. Ada seorang lelaki, ikut riwayatnya dalam kisah kiamat tu, kan, dia telah dibunuh oleh Dajjal. Sebabkan dia bergaduh dengan Dajjal, kan, maka dia dibunuh oleh Dajjal, dipancung dia. Matilah dia. Kemudian lelaki itu dihidupkan semula oleh Dajjal. Macam tu. Kemudian dimatikan. Kemudian lelaki itu menggertak Dajjal supaya membunuh dia kali kedua. Lelaki itu gertak Dajjal itu supaya bunuh dia kali kedua. Kemudian apabila dibunuh lelaki itu pada kali kedua, maka Dajjal tadi tidak mampu lagi untuk menghidupkan lelaki itu. Dia tak mampu hidupkan. Dia hanya boleh hidupkan sekali saja. Mana-mana orang yang telah dibunuh oleh Dajjal, mana-mana orang-orang yang ingkar bertuhankan pada Dajjal akan bunuh. Jarang keluar je lah. Kalau seandainya besok, di akhirat besok, kita diminta untuk bertuhan pada Dajjal di ujung dunia so. Dan kita sebenarnya pun dah ujung dunia lah dari zaman ni. Dan Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan,
Nabi berjumpa dengan seorang perempuan tua. Perempuan tua tu menyeru Nabi, "Ya Muhammad," dia kata, "tunggulah, ya Muhammad, tunggulah." Tapi tidak, Nabi dengan Jibril tidak mempedulikan suara tersebut. Kemudian Nabi tanya, "Ya Jibril, siapakah suara itu?" Itulah perempuan tua itu. Itulah perbandingannya umur dunia. Itulah perbandingan dengan umur dunia. Mana dunia ni memang dah sangat tua lah. Sangat tua sekarang ni. Dan banyaklah benda-benda yang pelik lah berlaku dalam dunia ni. Contohnya COVID kan, benda yang pelik juga. Susah kita nak kawal. Dan aku kata macam-macam jenis penyakit lah pelik-pelik sekarang ni ada. Lepas tu dengan ributnya yang tak banyak tempat berlaku ribut. Kalau dulu kita jarang dengan ribut, sekarang dah banyak tempat dah berlaku ribut. Itulah kata Nabi Isa AS. Jadi orang Kristian ni beranggapan Nabi Isa ni sebagai Tuhan, dan Tuhan tu ialah Isa. Isa ialah Allah, Allah ialah Isa. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka beranggapan Nabi Isa ni salah satu daripada 3 Tuhan. Salah satu daripada 3 Tuhan. Tuhan Isa, Tuhan Maryam. Tuhan Isa, Tuhan Maryam kan? Dan juga Tuhan Allah. Tuhan Isa, Tuhan Maryam dan Tuhan Allah Ta'ala. Itu anggapan mereka lah. Dan yang ketiga, mereka beranggapan Isa itu ialah anak Allah. Isa ialah anak Allah Ta'ala. Jadi ketiga-tiga sebenarnya ataupun batil. Di samping itu pula orang Kristian ni dia menghalalkan babi, menghalalkan memakan khinzir babi. Kalau ikut pada syariat Nabi Isa yang sebenarnya, Nabi Isa tak menghalalkan makan khinzir, makan babi. Tapi mereka menghalalkan. Itu agama Nasrani yang sebenarnya. Agama Nasrani yang sebenarnya mereka mengharamkan makan khinzir. Tapi orang-orang yang kemudian daripada ini tidak terjauh terpesong, jadi menganggap mereka boleh makan. Mereka makan bela, bela dan sebagainya. Kemudian lelaki yang kedua, ada daripada golongan Bani Israel, seorang lelaki dipanggil sebagai Juresh. Ketika dia dalam semayang, datanglah ibunya memanggil. Maka tertanya-tanya dalam hatinya, aku hendak jawabkah akan dia atau terus semayang. Jadi satu hari Juresh semayang, kan? Semayang di tempat dia semayang lah. Dia punya tempat semayang tu dibuat daripada tanah. Dia punya macam tempat suluk lah. Tempat suluk dia, tempat khas dia dibuat daripada tanah. Tak macam kita kan, tempat semayang kita cantik, lawa dengan kapet dia separuh daripada rumah kan. Rumah yang besar-besar ni, dia ada bilik khas untuk solat dia, kapet dengan aircon dan sebagainya. Orang dulu mana ada aircon, semua tak ada. Semua nature lah, semula jadi punya tempat. Sama lah seperti Juresh ni kan, dia tempat suluk dia tu dibuat daripada tanah, dinding pada tanah, atap pada tanah dan sebagainya. Jadi suatu hari dia beribadah. Kana yusalli ja'at ummuhu. Ketika dia sembahyang, tiba-tiba datang ibu dia. Fada'adhu, lalu ibu dia panggil dia. Maka apa yang terdetik dalam hati Juresh, dia kata, ujibuha au usalli. Adakah aku perlu teruskan sembahyang ke aku nak jawab? Aku nak jawab, ni ibu aku ni ibu datang ni. Faqalat, kata ibunya. Tapi Juresh dia tak jawab, dia terus mendirikan sembahyang. Apa kata ibunya? Allahumma la tamuthu hatta turiyahu wujuhul mumisat. Ya Allah Tuhanku, engkau tak akan mati sehingga engkau melihat akan perempuan lacu. Ya Allah, engkau jangan matikan Juresh ini sehingga dia bertemu dengan perempuan-perempuan lacu, perempuan-perempuan yang jahat terlebih dahulu. Wa kana Juresh fi saumati, dan Juresh masa itu dia berada dalam tempat suluk dia lah, tempat ibadah dia. Fata'arradat lahu imra'atun, lalu tiba-tiba tuan-tuan datanglah seorang perempuan jahat. Datang seorang perempuan jahat,
kan, dan cuba mengganggu dan menggodanya, mengajak buat benda tak elok lah. Istilah kita ni perzinaan lah kan, perzinaan lah, ganggu dia, datang ganggu dengan ialah perempuan lacur, macam mana dalam keadaan dia, tentulah menggairahkan kan, datang menggoda dia, mengganggu dia. Fata'ardahu imra'atun wa kallamathu fa'aba. Dia mengajaklah benda tak elok, tetapi Juraish ini tetap fokus dengan ibadah, tetap fokus ibadah. Boleh Banullah, ketika Banullah tengah sembahyang, tiba-tiba datang perempuan cantik lawa, kan, lawa macam bidadari syurga datang, kan, mengganggu Banullah tengah mengerjakan sembahyang. Macam mana? Perempuan ni ke atau sembahyangku? Dengan digoda dia, dengan dipegang-pegang dia badan Banullah, kan, diusik-usik dia, kan, diganggulah. Itulah yang berlaku pada Juraish berlaku pada dia. Tetapi Juraish enggan memperkenankan permintaan perempuan tadi untuk melakukan jahat, tak naklah buat benda tak elok. Dia fokus dalam ibadah. Kemudian apa berlaku pada perempuan tadi, tuan-tuan? Dia kata fa'atat ra'iyan. Lalu perempuan tadi pergilah berjumpa dengan seorang penggembala. Bila dia gagal mengganggu Juraish, dia keluar pergi cari seorang penggembala kambing. Fa'amkanathu fi nafsiha. Maka dia menyerahkan dirinya kepada penggembala tu. Jadi penggembala pun iman tak kuat. Kan, penggembala ni pula iman tak kuat. Lepas tu mungkin dia ni pula orang kata jenis orang jahat jugalah, budak orang tak baik. Dalam hadis ni tak cerita secara lanjut tentang penggembala ni. Mungkinlah penggembala ni mungkin dah lama tak orang kata hidup membujang ke, kita tak tahulah. Duda lah. Nak pula dah, kan, dan orang kata carilah dia dengan perempuan pelacur tadi. Lalu kan berlakulah perzinaan dengan penggembala tadi. Fawaladathu gulaman. Lalu perempuan tadi, pelacur tadi, tak tahu macam mana, dia pun hamil. Selepas orang kata beberapa bulan, dia pun hamil. Kemudian dia pun melahirkan anak. Fawaladathu gulaman. Lalu dia melahirkan seorang anak. Faqalat min Juraish fa'atahu fakassaru saumahu. Kemudian lalu perempuan pelacur tadi, bila dia dah dapat anak, melahirkan anak, dia bawa anak tu pergi jumpa orang kampung. Dia kata bin Juraish, budak ni daripada Juraish. Budak ni daripada Juraish. Dia tak kata budak ini hasil daripada pelacuran dia, perzinaan dia dengan penggembala tu. Tapi dia kata anak ni hasil daripada perzinaan dengan Juraish. Sedangkan Juraish tak ada pun melayan kehendak dia. Kan? Fa'atahu, lalu mereka berjumpa kepada orang kampung, memberitahu inilah anak Juraish. Fakassaru saumahu, lalu mereka itu merosakkan akan tempat biara ataupun petapaan tadilah. Maka orang kampung berbanganglah, bongilah. Dia kata, lalu mereka pun menghancurkanlah ataupun merosakkan tempat ibadah dia tadi. Fa'anzalahu fasabuhu. Lalu mereka tadi merosakkan akan dia punya tempat pertapaan. Kemudian di samping itu, kan, mereka itu mencaci maki. Mereka turunkan dia daripada ke bawah. Mana kalau sini dikata mereka turunkan dia daripada ke bawah, maknanya kemungkinan tempat dia punya ibadah tu tempatnya tinggi. Tempat tingginya dia diturunkan Juraish pada situ, orang kampung. Kemudian mereka itu mencaci maki dia, mengutuk semacam lah, kan, kepada Juraish. Kemudian mereka tambatkan tali di leher Juraish dan di leher perempuan itu. Kemudian mereka bawa kedua-duanya bersamanya mengelilingi kota dan menunjukkan kepada orang ramai yang Juraish, kan, yang mana Juraish ini zahirnya nampak baik tetapi hatinya itu jahat. Itu kan, ni yang bahaya ni, fitnah ni kan.
Ni yang katakan bahipin lah. Fa'anzalahu wasabbuhu. Sabu ni mencaci lah, mencaci, menghina, mengutuk lah. Kan? Ni pun masalah juga ni. Kan? Sidak usul peksa. Patutnya kau tanyalah jurus dia betul ke tak betul ke dan sebagainya. Kalau dalam konteks Islam ni, dia mesti ada saksi. Saksi itu kalau kita nak tuduhkan orang tu berzina, mesti ada saksi. Tapi mungkin daripada sini kemungkinan kata perempuan tadi telah pun mengakulah. Perempuan tu mengakulah. Jadi disebabkan oleh perempuan tu mengaku bahawa itu anak jurij, jadi mereka tangkap jurij. Tapi sepatutnya mereka selidik lebih dalam lagi. Tak boleh terus tangkap jurij dan pukul dia, heret dia, hayak dia satu kampung dan sebagainya. Kenapa yang berlaku pada jurij tuan-tuan? Fatawadda'a wa shalla. Kemudian jurij kata kepada orang kampung, tunggu dulu. Mereka dah duk hayak dia ni satu kampung ni. Diikat tali kat leher dia. Kan hayak dia satu kampung dengan perempuan berzina tadi. Maka jurij kata, tunggu dulu. Fatawadda'a wa shalla. Tunggu aku angkat wuduk dan aku semayang. Maka mereka memberikan keizinan kepada jurij untuk jurij ni angkat wuduk, bersemayang. Dia kata summa atal gulam, kemudian lalu dia datangkan kepada gulam tadi. Dia pun pergilah pada gulam tadi. Mana budak kecil itu, dia kata faqala man abuka ya gulam. Lalu dia kata kepada budak kecil itu, man abuka ya gulam, wahai budak, siapakah ayah engkau? Siapa ayah engkau? Faqala ra'i. Maka dia berkata ra'i. Ra'i ni pengembala lah. Nampak? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, budak tadi pun bolehlah berkata-kata. Kalau zaman sekarang ni, tuan-tuan, kan, kalau ada kes-kes perzinaan, panggil budak tu. Budak disaksi kan. Mungkin kita dapat tahulah siapa dia. Kadang-kadang ada juga jenis perempuan-perempuan ni, dia suka tidur dengan jantan-jantan lelaki. Mungkin kadang-kadang tak berapa banyak lelaki dia tidur. Kan? Kemudian yang anak yang lahir itu tak daripada benih mana? Lelaki yang mana satu? Lelaki A ke, lelaki B ke, lelaki C ke dan sebagainya. Kemungkinan besar dia boleh kan beritahulah. Tapi benda itu tak berlaku lah zaman sekarang ni. Kalau kita nak nak pastikan anak tu anak siapa, biasanya kita akan buat ujian DNA lah. Buat ujian DNA. Dan panggillah semua lelaki tu. Kan? Kalau pada zaman jahiliah dulu, kalau sebutkan dalam kitab Rahimul Maktum tu, dalam kitab Rahimul Maktum, mana-mana perempuan yang berminat nak berkahwin, dia akan berzina dulu dengan contohnya 10 orang lelaki. Dia akan berzina dengan 10 orang lelaki. Kemudian apabila lahir anak, dia akan tengoklah rupa anak tu. Rupa anak tu rupa dengan lelaki yang mana satu. Dan yang peliknya pula, semua lelaki-lelaki tu datang. Kalau contoh ada 10 orang dia berzina, 10 lelaki-lelaki tu datang jumpa dia. Kena menghadap perempuan yang berzina tadi lah. Dan perempuan tadi tengok mana lelaki yang paling mirip dengan kanak-kanak itu. Mana yang paling mirip dengan kanak itu, itulah akan menjadi ayah kepada kanak-kanak itu. Itu pada zaman jahiliah lah cara dia. Kan? Dan juga pada zaman jahiliah juga ada juga konsep meminang, ada juga. Dan kita Rahimah tu pun sebut konsep meminang ni macam kita jugalah meminang. Kalau mana-mana lelaki itu berminat dengan seorang perempuan, dia akan hantar wakil lah untuk masuk Minang. Boleh? Kalau berani, Minang sendiri lah. Hasan? Kalau berani, pergilah Minang sendiri. Tak payah nak hantar wakil. Manalah? Boleh? Ada harapan, Pak? Baik. Baik. Jadi apa kata budak itu? Man ra'i, dia kata pengembala itulah yang menjadi ayah dia. Nampak? Ni Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala tu, sampaikan budak tu pun boleh bercakap. Kalau ikut daripada logik akal kita,
Budak mana boleh cakap, budak kecil. Mata dia pun kadang tak nampak lagi dah. Contohlah kalau budak kecil kita agah, nampak tak? Dia tak nampak apa. Kalau kita senyum seseorang lah, dia tak senyum pun. Kemudian lalu mereka berkata, nabni saumataka minaz zahab. Ni dia. Kemudian apabila orang kampung dengar budak tadi bercakap, kan, boleh berkata-kata, mereka pun takjub. Dan heran apa berlaku. Dan akhirnya mereka menyesal di atas perbuatan mereka kerana memfitnah akan jurih dan merosakkan akan tempat ibadah dia. Lalu mereka berkata, nabni sau'ataka minaz zahab. Kami akan bina semula akan tempat ibadah engkau daripada emas. Kami nak bina balik. Apa jawapan daripada juri? La illa min tin. Dia kata tidak, kecuali daripada tanah. Juri kata tak apalah, dia kata tak kisah pun. Binalah semula rumah ibadah aku daripada tanah. Dia tak nak daripada emas. Ni nak cerita pada kita bahawa perkara tadilah berkenaan dengan jurih ni. Kemudian nak sebut pada kita, pada syariat dahulu tuan-tuan, kalau ibu kita memanggil, maknanya boleh kalau kita tak layan permintaan ibu itu. Boleh kita tak melayan permintaan ibu. Apalagi kalau syariat pada Nabi. Kalau syariat Nabi sebenarnya pun, kita kalau ibu kita panggil pun, kita kena fokus dengan ibadah jugalah. Lainlah kalau Nabi panggil. Kalau Nabi panggil, kalau zaman sahabat tu, kalau ada Nabi, ada seorang sahabat tu, dia didatangi oleh Nabi ke rumah dia, maka Nabi memanggil dia beberapa kali. Tetapi dia tidak menyahut akan panggilan Nabi tadi. Dia terus sembahyang. Maka bila dah habis sembahyang tadi, Nabi pun menegur dia lah. Nabi pun tegur dia. Dia kata, kalau seandainya aku datang, maka naklah kamu sahut akan seruan aku. Jangan terus fokus ibadah. Kerana aku ni pembawa syariat. Aku yang bawa syariat, dan aku ambil syariat itu, sembahyang itu daripada langit. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu kelebihan sembahyang ni. Banyak di kalangan kita orang tak solat. Sedangkan nak dapat keperluan solat tu bukannya mudah. Sampai Nabi diisra'kan. Kalau ambil kat bawah kan boleh. Kenapa nak susah-susah nak Isra'? Kenapa nak susah-susah ambil ijazah sembahyang tu kat langit tu? Ke Sidratul Muntaha tu, naik ke atas. Kan senang ambil keperluan sembahyang ni kat bawah je. Jibril datang turun, kan? Ya Muhammad, keperluan sembahyang. Kan senang. Tapi Nabi dibawa, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu nirhu min ayatina innahu samin basir. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ilal Masjidil Aqsa di Palestin, kan, yang kami berkati di sekitarnya untuk kami menunjukkan pada kamu tanda-tanda kekuasaan kami, dan sungguh Allah Ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi peristiwa Isra' mana berjalan, Mi'raj naik ke langit. Isra' kan dan Mi'raj ni berlaku dalam masa satu malam. Itu kelebihan dia. Dan menunjukkan, kan disebut dalam ayat tu, linuriyahu min ayatina, kerana kami nak tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Kalau ikut logik, memanglah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, kalau ikutkan, kalau zaman dululah mana ada kenderaan, ada pun unta, kuda dan sebagainya. Perjalanan pun lebih kurang dalam 1 bulan baru sampai. 1 bulan baru sampai ke sana. Ini semalam je, berapa jam je. Mi'raj lagi, naik lagi, kan? Langit yang pertama pun kalau ikutkan tak tercapai. Inilah langit ke-7. Sampai ke langit 7, naik sampai ke pergi sampai ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha, kan punya tinggi tu. Tapi setelah masa 1 malam
Tak sampai satu malam pun, sebahagian malam pun dah sampai kan, dah turun balik. Nampaklah kekuasaan Allah Ta'ala tu kan. Kalau ikut logik memang tak dapat lah. Kapal angkasa tu pun yang Starlink yang dihantar ke planet Mars tu pun, yang planet Mars tu atau planet yang terdekat. Antara planet yang terdekat daripada bumi ialah planet Mars. Banyak lagi planet lain. Yang paling jauh tu Pluto antaranya, dan banyak lagi planet lain yang jauh ni. Tu pun 6 bulan. Kapal angkasa tu yang dia orang turunkan ke Mars tu 6 bulan baru sampai sana. Itu planet yang terdekat. Apa lagi planet yang jauh-jauh lagi sampai ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh tu. Tak bila sampai pula kan? Itu. Baik. Itu tadi kanak-kanak yang boleh bercakap ataupun yang boleh berbicara ya, ketika dalam buaya yang tu. Akan datang kita sambung lagi satu lagi. Wallahu alam. Baik, kemudian kita lihat soal jawab agama tu. Mana Abang Mazir ni hilang dah? Tu dah dia orang hantar tadi. Naik motor tadi. Kat luar tu kan. Ada kat luar tadi. Ada hantar tadi. Saya tengok. Mazin dah hilang dah. Baik, insya-Allah kita lihat soalan apa? Abang Saleh. Soalan 91. Soalan 91. Ada? Tu ada. Orang cari hilang. Orang cari hilang. Baik, kita lihat soalan 91, bid'ah dan khurafat. Betul tak? Apakah hukum seorang menggantungkan rantai tasbih di tengkuk atau di tangan? Apa hukum seorang menggantungkan rantai tasbih? Rantai tasbih ini untuk berzikir. Ini letak kat tengkuk, gantungnya tu, ataupun di tangan, boleh belit kat tangan. Jadi rantai tasbih atau biji tasbih yang digunakan untuk membilang tasbih atau zikir yang digunakan pada masa kini tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan pada zaman sahabat pun rantai tasbih ini tidak pernah digunakan. Setengah ahli sejarah pendapat ia mula dikenali dalam masyarakat Islam apabila dibawa masuk oleh masyarakat Islam. Dia seterus sebagai ulama mengkategorikan ianya sebagai bid'ah. Dalam Islam semenjak zaman para as-salafus salih, mereka mengira bilangan tasbih dan zikir mereka dengan menggunakan jari jemari. Ada riwayat menyatakan sebahagian al-salaf membilang tasbih dan zikir mereka dengan menggunakan batu-batu kecil. Oleh itu, sekiranya seorang mempunyai niat ikhlas menggunakan rantai tasbih untuk membantunya membilang jumlah tasbih dan zikir, maka ialah harus. Namun lebih afdal baginya menggunakan jari jemari sendiri. Lebih afdal menggunakan jari-jari lah. Tapi masalahnya bila kadang jari pun kadang lupa kan. Macam tu. Jadi maknanya guna rantai tasbih ni walaupun pada asalnya tidak ada pada zaman Nabi. Tak ada zaman tabi'in pun tak ada sebut sini. Kan? Jadi dia dibawa kemudian, orang-orang kemudian lah. Tujuannya supaya kita jangan lupa. Jangan lupa ketika berzikir tu. Bila guna tasbih tu kan senang dah ingat untuk memudahkan kita dalam mengerjakan ibadah. So diharuskan untuk kita senang melakukan ibadah. Supaya kita dapat hilangkan daripada lupa berapa jumlah yang kita dah kita dah baca tu berapa kali dah. Apalagi kalau selepas solat kan macam tu. Sampai kadang-kadang ada yang terlebih, ada yang terkurang. Ada yang lebih, ada kurang. Kan? Jadi haruslah hukum dia. Namun lebih afdal menggunakan jari jemari sendiri.
Jari jemari sendiri. Tahu kan? Kira jari tu kan? Okey. Yang ini dia kan ada dia punya sendi tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 kan? Itu yang pertama kan? Macam tu. Okey? 30. 30 kan? 33. 33 kan? Mana subhanallah. Ya, subhanallah. Lepas tu alhamdulillah lah. Allahu akbar kan? Macam tu. Sebab kita digalakkan kata berzikir. Ada orang separuh tak nak berzikir. Sepatutnya kita berzikir, rehat dulu, duduk dulu, rehat, berzikir. Dengarlah apa yang dibaca imam tu, ikut je lah. Itu. Kecuali kalau kita ada urusan-urusan yang penting. Kalau ada urusan-urusan penting, bolehlah kita bergerak awal. Tapi sekurang-kurangnya kita baca dah doa. Kemudian sembahyang sunat, pergi digalakkan. Sembahyang sunat, kita ada sunat muakkad dan ghairu muakkad. Sekali hari itu sudah betul. Subuh dia ada sunat muakkad 2 rakaat sebelum solat subuh. Kalau kita sempat. Kemudian kalau Zuhur dia ada muakkad dan ghairu muakkad. Sebelum Zuhur dia ada 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Selepas Zuhur ada 2 muakkad, ghairu muakkad. Muakkad mana dikuatkan. Mana sebelum Zuhur kita sembahyang boleh sembahyang sampai 4 rakaat sembahyang sunat. Mana 2 rakaat untuk muakkad dan 2 rakaat ghairu muakkad. Selepas Zuhur pun ada, boleh buat juga sampai 4 rakaat. 2 rakaat muakkad dan 2 rakaat ghairu muakkad. Disebut dalam kitab Fiqh Min Haji tu, karangan Dr. Mustafa Al-Kin, kan, Dr. Mustafa Al-Bura. Dan banyaklah kitab-kitab fiqh lagi. Kitab-kitab besar-besar pun banyak tekankan tentang sembahyang sunat ni. Kadang saya tengok kadang kita ni mengabaikan sembahyang sunat. Sebelum isyak kadang-kadang dia tak sembahyang sunat. Sebagai kita punya sembahyang sunat ni sebagai untuk top up besok. Top up besok sembahyang padu kita. Kita yakin ke sembahyang padu kita sempurna? Yakin ke sembahyang padu kita sempurna kan? Kita pun tak boleh nak cakap yakin ke tak yakin. Susah nak cakap kan? So sebaik-baiknya kita sembahyang sunat untuk top up kekurangan mana kelemahan kekurangan besok. Jadi kalau sembahyang zuhur tu kan dia ada, kita boleh buat sampai 4 rakaat, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Selepas zuhur pun boleh buat 4. 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. 2 dikuatkan, 2 tak dikuatkan. Sebelum asar boleh buat 4 juga. Sebelum asar. Ghairu muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad dan ghairu muakkad. Selepas asar tak ada sembahyang sunat. Kecuali qada je, sembahyang qada je boleh buat selepas asar. Sebelum maghrib boleh buat. Tak nak buat pun tak apa. Sebab tak dikuatkan. Kalau sebelum maghrib. Selepas maghrib kita ada muakkad dan ghairu muakkad. Muakkad dan ghairu muakkad. Mana boleh buat sampai 4 selepas maghrib. Kemudian sebelum isyak boleh buat sampai 4. Muakkad dan ghairu muakkad. Dikuatkan dengan yang tidak dikuatkan. Dan selepas isyak pun boleh buat sampai 4, kan? Muakkad dan ghairu muakkad. Jumaat punya tu juga, sebelum Jumaat. Boleh buat 2 sebelum Jumaat dan 4 sebelum Jumaat dan 4 selepas Jumaat. Muakkad dan ghairu muakkad. Kuat dan yang tidak dikuatkan. Yang paling kita tekankan dikuatkanlah. Muakkad itu yang dikuat. Kenapa kita buat tu? Kerana ittiba'. Ittiba' mana mengikut apa yang telah pun dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Baik, kita lihat semula. Manakala jika sekiranya seseorang menggantungkan rantai tersebut pada tengkuknya semata-mata kerana tujuan riak. Tasbih gantung kat leher kan, berbolit kat leher dia. Ataupun dibolit dekat tangan ni dengan semata-mata tujuan riak,
menunjuk-nunjuk atau sebagainya, ia adalah perbuatan dilarang. Begitu juga sekiranya dia sentiasa memegang rantai tasbihnya untuk menunjuk-nunjuk atau hanya untuk bermain-main tanpa berzikir, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, maka ianya wajib dihindarilah. Wajib dihindar. Cuma kalau orang ahli tarikat lain. Tarikat lain sebab dia kena banyak berzikir. Memang dia ambil tarikat semua kan, tarikat Syahbandi ke. Kalau ikut dia punya tarikat tu, contohnya dia kena berzikir satu hari, contohnya Ya Latif sebanyak 50,000 kali. Contohlah, satu hari 50,000 kali kena baca Ya Latif. Bila kalau dia nak cukup 50,000 kali tu, kemungkinan dia terpaksa pergi mana-mana, kadang dia terpaksa bawa tasbih, pegang tasbih. Itu lainlah, dia ada tarikat. Tapi ahli tarikat je, tapi syariat kalau ke laut pun tak boleh juga. Tahu tak Hasan? Dia mengaku dia tarikat lah, dia ambil isi je, kulit tak nak ambil. Kalau orang syariat ni dia kulit je, dia kata saya tarikat, aku ambil isi je, kulit tak ambil. Sampaikan ada yang kata sembahyang ni bolehlah lambat-lambat ke, arak ni halal ke, jadi dia banyak membelekeh-lekehkan. Kalau kita nak ambil tarikat boleh, tak ada masalah. Memang kita ditekankan, Islam ni tekankan ambil tarikat. Kalau sebut dalam kitab apa tu, kitab berkenaan dengan tarikat tu kan, tasawuf tu kan, orang yang tarikat ni diumpamakan seperti orang yang mengambil mutiara yang terdapat di dalam lautan. Orang yang mengambil mutiara yang terdapat di dalam lautan. Sedangkan orang syariat ni hanya berlayar di atas lautan saja. Dia hanya berlayar je ke lautan. Tapi mutiara lautan tu dia tak nak ambil. Sedangkan orang tarikat ni, dia bukan hanya berlayar di atas lautan, malah dia menyelam, pergi ambil mutiara terdapat lautan. Kerana mutiara itu yang berharga untuk dijual ke ataupun dan sebagainya. Atau orang tarikat, mana dia mendalam lagi tu kan, dia punya apa tu, ibadah dia. Itu paling baik. Tapi nak tarikat pun mesti ambil ijazah. Baik. Jadi kalau hanya pegang rantai tasbih, kemudian lilit kat leher, lilit kat tangan, hanya semata-mata nak tunjuk ke orang ibadat riak, ini ditolak. Ditolak oleh Islam, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat tu bukanlah kerana nak tunjuk-tunjuk ke orang. Kita buat tu contohnya kita nak melengkapkan zikir kita, boleh. Sebab kadang-kadang kalau duduk kat rumah je kan tak lengkap. Kadang terpaksa pergi keluar, kita pun kena juga cari keperluan kita, kehidupan kita. Tak ada duduk kat rumah je. Bila keluar daripada rumah, kita ni jenis orang ahli ibadah, contohlah. Jadi nak tak nak kena bawa dia punya tu, tasbih tu. Kalau tidak pun kan ada jenis yang apa tu, kemudian ada jenis elektronik digital pun ada kan, tasbih digital kan, ada 10 orang gunakan benda tu untuk tasbih zikir daripada Allah Ta'ala. Kerana kita digalakkan senantiasa berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati menjadi tenang? Jadi kalau hati nak tenang, kena banyak zikir. Nak tenang. Kalau tak nak tenang, tak payah zikir. Ingat pada benda dunia, bab dunia je. Baik, soalan 92. Saya mendengar ramai orang menganggap mencium tangan ketika bersalam adalah bid'ah. Ia adalah adat menunjukkan kepada kehinaan dan lambang pada riak serta kemunafikan. Sedangkan orang Islam hendaklah menjadi orang yang mulia. Apakah pandangan Ustaz? Mencium tangan ketika bersalaman adalah suatu amalan yang hukumnya melakukannya adalah bergantung kepada tujuan utama perbuatan itu. Mencium tangan lepas salam kan? Lepas salam ataupun bersalaman adalah amalan yang hukum melakukannya adalah bergantung kepada tujuan utama perbuatan tu. Apa tujuan salam? Apa tujuan cium tangan kan? Kalau tangan tu tangan ulama, orang-orang soleh, digalakkan kita cium.
Bukan makna kita nak bertuhankan dia, tak ada. Kita bukan nak bertuhankan dia, kita hanya sebagai nak mengambil keberkatan. Mengambil keberkatan daripada dia. Bolehlah kita cium. Dan contoh nak ambil berkat bernolah, ciumlah tangan bernolah. Ini ada keberkatan dia, ada tak? Kalau tangan saya tak ada keberkatan. Betul. Cara kata tangan, kata pak mentua. Pak mentua, mak mentua kan bolehlah kita cium. Kita menghormati dia sebagai ayah kita. Kan? Sebab mak mentua, pak mentua tu pun dikira ayah juga mak kita. Sebab walaupun dia tu ayah kepada isteri kita, ayah mak isteri kita, dan bila kita dah berkahwin dengan dia, mana kita pun kita anggap dia sebagai ayah kita juga. Kerana dialah yang melahirkan. Kalau ibu tadi, dialah yang melahirkan akan isteri kita. So mana kita kenalah hormati mereka juga. Kerana separuh daripada orang ni, bila time raya kan, dia tak nak balik. Bila rumah mentua, dia tak nak balik. Bila rumah sendiri, dia balik. Rumah sendiri selalu balik. Kau jap balik. Tapi rumah mak mentua tak nak balik. Sebab ada kes-kes macam tu, bermusuh dengan mak mentua, dengan pak mentua. Sedangkan dia kahwin dengan anak dia. Anak tu takkan ada kan tanpa mak mentua dengan pak mentua. Betul tak? Tak ada mak mentua, takkan ada anak perempuan. Sedangkan anak perempuan tu kita berkahwin dengan dia. Tu sebabnya kita kena menghormati dengan pak mentua, mak mentua kita. Sebagaimana kita menghormati ayah dan ibu kita sendiri. Gitu. Baik. Jika seorang mencium tangan dengan bermaksud seperti untuk menunjuk-nunjuk dan kemunafikan, maka dia merupakan adat yang dicela dan dikeji dalam agama. Manakala jika sekiranya bertujuan untuk memuliakan dan menghormati atau menunjukkan rasa kasih dan berterima kasih, maka ia adalah suatu amalan yang baik. Nampak? Amalan baik, menghormati kan. Atas alasan ini kita boleh mengetahui apakah sebab atau punca kepada perbezaan nas-nas yang warid mana datang tentang hukum mencium tangan. Ada setengah ulama melarang perbuatan itu. Diriwayatkan seorang laki-laki masuk berjumpa Hisham bin Abdul Malik. Lantas lelaki itu mencium tangan beliau. Lalu Hisham berkata, ma qabbalat al-arab al-aidi illa aluwan wala qabbalat al-ajam illa huduan. Orang Arab tak pernah mencium tangan kecuali keluh kesah. Dan orang ajam bukan Arab tak pernah melakukannya kecuali kerana tunduk hina. Nampak? Kerana tunduk hina maka cium tangan. Ini kata-kata Hisham, dia kata ma qabbalat al-arab aidi illa alua. Orang Arab tak pernah mencium tangan kecuali keluh kesah. Itu sebab orang Arab ni, sebab orang Arab ni kita nak cium tangan dia tak bagi. Dia tak bagilah. Walaupun kadang-kadang orang alim, kadang dia tak bagi. Kita nak cium tangan tak bagi. Tapi kalau orang kita ni biasalah cium tangan. Yang penting muhrim kita kan, yang tak digalakkan tu, yang tak bolehkan tu, haram tu yang bukan muhrim. Lelaki cium tangan perempuan, perempuan cium tangan lelaki yang bukan mahram. Dia tegah kan gitu. Baik. Tapi ada sebuah tempat ni tuan-tuan, sebuah tempat ni kan dibolehkan pula mencium. Waktu saya mengaji di Indonesia tu kan, lelaki cium tangan lelaki, salam perempuan. Lelaki salam perempuan ni biasa. Kalau orang Melayu Aceh ni kan, kadang kita pergi datang ke rumah dia, ziarah ke rumah dia, kalau tak salam tu macam tak sah pula kedatangan tu. Bila tak salam tu macam tak sah pula kedatangan tadi. Itu memang adab budaya orang Aceh tu kan. Mana salam ni biasalah pada dia, lelaki perempuan bukan muhrim ni. Kita kena elakkanlah, cuba elakkanlah. Katalah ada wuduk ke dan sebagainya.
Saya kat duduk. Salah satu cara dia kalau kita nak elak daripada bersalam ni, kita kata, minta maaf lah saya duduk kan, macam tu. Secaralah kita jangan keluar dia. Jangan kita nak salam boleh je kan, macam tu. Jangan tu lah kan, macam tu. Wan Mazin, bila janda ke nak dara ke nak salam ke kan, macam tu, ambil berkat kan. Bismillah boleh. Okey. Ada riwayat menyebut seorang lelaki meminta izin daripada Khalifah Al-Ma'mum untuk mencium tangannya. Beliau menjawab, inna qiblah minal mu'minin zillatun. Qiblah bukan kiblah, qiblah. Qiblah ni mencium. Kalau kiblah, kiblat. Innal qiblah minal mu'minin zillatun. Wa minaz zammi khadi'atun. Wala hajatan bika an tazilla. Wala hajatan bina ala an takhda'a. Bina an takhda'a. Sesungguhnya mencium tangan daripada orang mukmin adalah kehinaan. Daripada seorang zimmi adalah penipuan. Tiada hajat bagi kami untuk menjadi hina dan tiada hajat bagi kami untuk ditipu. Sebab orang Arab ni dia bab cium ni dia tak nak. Kita nak cium tangan dia tak bagi. Kan? Kalau kadang, tapi kalau kita nak dia bagi ijazah kita boleh. Contohnya ijazah kitab ke kan. Saya ijazahkan kamu kan kitab yang saya dah ajar. Tapi bila kita nak cium tangan dia kadang dia tak bagi. Itu memang style Arabnya. Arab macam tu. Baik. Tapi bukan semua Arab macam tu. Ada je yang Arab pun okey, tak ada masalah pun. Okey je. Macam Syekh apa tu? Kata ulama-ulama besar ni macam Syekh Nuruddin Al-Banjari kan. Marbu Al-Banjari. Kalau lepas pengajian tu kita nak salam tangan, nak cium tangan dia pun dia bagi, dia tak masalah. Dia bagi. Dia bagi kita cium tangan dia. Syekh Nuruddin. Sebab saya banyak kali ikut pengajian dia. Kitab Minhajul Talibin, kitab fiqh tu. Kan dekat Taman Surau Kiamang tu. Kat Senawang tu. Biasa kalau lepas pengajian memang dia bagi cium tangan dia. Tak masalah. Mana bukan semualah. Bukan semualah macam tu. Ada separuh ulama ni tak kisah pun kalau kita cium tangan dia. Cuma kalau Arab ni memang style dia macam tu lah. Kita tak bagi. Peluk boleh lah. Peluk. Tu pun kadang ada juga. Tengok keadaan jugalah. Betul tu. Sebagai ulama menyokong dan menggalakkan perbuatan mencium tangan. Menurut riwayat Abdullah bin Umar, beliau berkata, kunna nukabbilu yadil Nabi. Kunna nukabbilu yadil Nabi. Kami mendahulukan mencium tangan Nabi. Kami mendahuluinya mencium tangan Nabi. Mana Nabi membenarkan tangan begini itu dicium. Gitu. Sahabat Nabi Mus'ad berkata, aku melihat seorang lelaki masuk berjumpa Ali bin Abi Husain, Ali Al-Husain dalam masjid. Lantas dia mencium tangannya dan meletakkan tangannya di atas kedua mata. Sedangkan beliau Ali tidak melarangnya. Mana ada para sahabat tak juga melarang. Bukan semua pun yang larang. Imam Ghazali berkata, dan tidak mengapa untuk mencium tangan orang yang dimuliakan agama. Sebagai mengambil berkat dan menghormatinya. Kerana nak ambil berkat. Bolehlah mengambil berkat, ciumlah tangan Tok Guru. Tangan alim ulama kan. Tangan ustaz tak payahlah cium. Sama amat saya. Kan? Maka hukum mencium tangan bergantung pada niat seorang. Sekiranya bertujuan mulia, ia adalah baik. Jika menghormati masuk jahat. Dan jika menghormati masuk jahat, hukumnya tak boleh. Jika mengenaki masuk jahat, hukumnya tak boleh. Ya seru alangkah cantiknya apabila seorang itu mencium tangan kedua-dua ibu bapanya. Suaminya, gurunya, dan orang soleh kerana menghormatinya. Bolehlah kita mencium tangan mak ayah kita. Kan suami kita, isteri tak adalah. Isteri cium tangan suami kan. Kan? Isteri jauh cium tangan suami. Yang biasa berlanggar ni bila orang berkahwin. Kan? Bawa akad nikah. Kan? Bila time cium tu yang berlanggar kepala tu. Isteri nak cium tangan suami. Suami nak cium tangan isteri pula. Dia dah gabrak. Dah cemas, dah gementar kan. Apalagi kalau jenis orang kata
Macam lelaki yang tak pernah pegang tangan perempuan, bila kahwin kan itu, lelaki ni pula biasa cium tangan mak ayah dia. Kan bila time kahwin sah nikah kakak kan suruh salam. Tu yang kadang kita belanggar kepala tu. Yang suami nak cium tangan isteri nak tengok tangan suami. Jadi alangkah baiknya, cantiknya mencium tangan kedua bapa, suaminya, gurunya atau orang saleh kerana menghormatinya. Namun sekiranya perbuatan itu dibimbangi membawa kepada gulun. Gulun maknanya gulun kan, melampau batas, maka hukumnya haram. Masalah ini boleh dirujuk dalam fatwa Dr. Ahmad As-Sarbasi dalam kitabnya. Cuma dia tak sebutkan nama kitab di sinilah. Okey, habis. Wallahu a'lam bissawab. 2 soalan dan 1 hadis yang kita baca tadi. Hadis tu pun tak lengkap lagi, nanti kita akan sambung kemudian insya-Allah. Saya buka soalan, kalau ada soalan. Boleh. Selain solat wajib tidak solat sunat tidak Ustaz. Banyak orang buat hikmat dia macam mana tu Ustaz? Dia punya pahala ialah dia punya kebaikan atas diri. Kalau dia banyak solat sunat. Itulah tadi sembahyang sunat tu sebagai kita punya bekalan besok akhirat. Pertama yang akan ditanya tentang kepaduan sembahyang. Akhirat besok kepaduan sembahyang akan tanya dulu. Kalau kepaduan sembahyang itu tak lengkap, kan banyak rongak sana, rongak kini, kekurangan sana, kurang sini, maka akan Allah Ta'ala tengok sunat pula. Sembahyang sunat tadi. Kalau banyak sembahyang sunat dia, sempurna sembahyang sunat dia, kan, dia akan dapat menampung kekurangan kesembahyang fardu itu. Dah dapat tampung, lepaslah dia. Persoalan tentang sembahyang, belum persoalan lain lagi. Tentang puasa dia, tentang zakat dia, tentang haji dia, kan? Semualah kepaduan-kepaduan lain tu semua akan ditanya besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dalam kitab Munatul Musalli tu. Kitab Munatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Qatani rahimahullah taala. Dia punya huraian dia lah. Dia punya syarah-syarah dia ada kitab tahqiq dia tu. Sengaja kitab tu di Masjid Linsum tu. Masjid Linsum mengajar kitab tu. Mana semua kata persoalan pertama tentang solat yang akan ditanya besok. Saya cakaplah sembahyang ni ialah bukan senang. Kepaduan sembahyang tu ambil kat langit sana tu. Kan bukan kepaduan sembahyang ni ambil kat bawah je, tak ada. Kan senang. Kalau ibadah-ibadah lain semua kepaduan ni kat bawah. Tapi sembahyang ni nak kena naik ke atas. Sidratul Muntaha nak ambil kepaduan sembahyang. Kalau ambil kepaduan sembahyang kat bawah je kan boleh. Kan? Macam tu kan? Ni nak menunjukkan pada kepentingan solat itu. Tapi sembahyang fardu pun kalau tak sempurna besok, kalau ikut hadis itu, maka Allah Taala kata, tengok sembahyang sunat dia. Ada tak? Kalau sembahyang sunat dia banyak, kan, sempurna sembahyang sunat dia bagus, maka dia dapat menampung kekurangan sembahyang fardu tu. Lepaslah dia. Kira selamatlah. Itu soalan pertama tu sembahyang. Ada pula orang mengatakan perkara pertama yang akan ditanya berkenaan dengan adam, darah. Berkenaan darah. Ni pun antara benda yang pertama juga akan ditanya. Darah ni malah masalah pembunuhan, kan? Apa saja melibatkan tentang darah akan ditanya. Ya, hari besok. Itu yang pertamalah. Itu ada sudut lain lah. Memang ada satu hadis tu. Tapi yang paling awal antaranya ialah sembahyang lah macam tu. Sembahyang ni ialah mana hati kita tenang lah. Dan sembahyang pun banyak benda kita boleh minta. Waktu sujud tu banyak benda boleh minta sebenarnya. Hubungan antara kita yang dekat kita dengan Allah Ta'ala waktu sujud kan. Waktu sujud tu lah hubungan paling dekat antara kita dengan Allah Ta'ala. Waktu tu lah sebenarnya kita nak minta. Dan akhirat besok kan? Orang yang paling dekat dengan Allah Ta'ala antaranya orang yang paling banyak sujud. Orang yang paling banyak sujud. Siapa orang paling banyak sujud di dunia ni? Itulah
Orang yang paling dekat besok di sisi Allah Ta'ala. Di langit sana tu, dia ada berbanyak-banyak kumpulan malaikat-malaikat kan. Ada malaikat-malaikat yang hanya sujud pada Allah Ta'ala sejak dia dijadikan sampai sekarang. Tak pernah angkat kepala dia, sujud je. Ada yang malaikat-malaikat yang rukuk saja semenjak daripada dijadikan sampai sekarang. Hanya rukuk je. Ada yang malaikat-malaikat berdiri je. Dia berdiri kan. Sampailah daripada mula diciptakan sehingga sekarang. Itu sebab di atas tu namanya Baitul Ma'mur. Dan tempat Baitul Ma'mur, yang mana Baitul Ma'mur ni bertentangan dengan Masjidil Haram di Mekah. Kalau kat dunia ni manusia tawaf. Kan di langit sana malaikat tawaf, nama tempat Baitul Ma'mur. Mereka sentiasa bertawaf. Sampailah dia malaikat tu dimatikan Allah Ta'ala lah. Selagi mana dia tak dimatikan, sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu saja. Ada soalan anda? Tak ada? Ya? Menantu aku ajar dengan mak mentua. Kira derhaka jugalah. Kira dalam kategori derhaka lah. Menantu siapa? Tetap haram lah hukum dia. Kerana manzilah, mana manzilah ni kedudukan lah. Martabat atau kedudukan mak mentua, pak mentua ni sama seperti kedudukan macam ayah dan ibu kita juga. Macam mana kita hormati mak ayah kita, ibu kita, itu juga kita hormati juga pak mentua dengan mak mentua. Macam tu. Ada orang jenis yang kata ngam pak mentua dengan mak mentua. Tak ngam langsung. Nak kena cek lah apa masalah tak ngam tu. Tak ngam daripada sudut mana. Kalau menantu ni derhaka ke, kurang ajar ke, memang patutlah kalau sana mungkin dia tak ngam. Yalah, kalau menantu dah kurang ajar, celupa dan sebagainya, memang susah lah macam tu. Tetap haram lah hukum dia. Kecuali lah kalau seandainya kan mak mentua tadi contohnya mengajak melawan hukum Allah. Itu lain. Kalau mak mentua mengajak anak menantu melawan hukum Allah, itu bolehlah kita tak taat. Tapi kalau sekadar orang kata masalah-masalah yang tak ada libatkan hukum pun, masalah-masalah biasanya tapi tak taat, kan, kurang ajar dan sebagainya, memang tak patutlah macam tu. Mana dia kena buat perbaiki diri lah. Jiwa rosak kan. Jiwa rosak susah lah kita. Alright, tu je. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa alam taqabbala wa iskan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatta ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakil syaqa wa su'il qada wa samasatil ada. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyil asqam. Tawassalna bi zidil jabarut wa tawassalna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamun. Allahumma sib anna hadzal waba wa qina syarrar rada
wa najjina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Semua jemaah sebelum minum tidak digunakan lagi. Minum dulu. Masa kita dah siapkan. Perempuan pun bisa menghantar. Jadi kita kena minum. Silakan. Diwajibkan lah.